Bersua kembali. Untuk perkembangan berita dari negeri Sarawak pula, kita terus saja langsung ke RTM Kuching bersama dengan Abang Muasili, Abang Abdul Samad. Teruskan Abang Muasili. Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Kementerian Perumahan dan Urbanisasi mahu lebih banyak projek pembinaan perumahan rakyat serta Malaysia prima di negeri ini. Menterinya Dato' Amar Abang Johari Tun Oping pada sidang media selepas Majlis Perasmian Pejabat Operasi Perbadanan Prima Malaysia di Kuching berkata, ini penting bagi meimbangi harga-harga rumah di Sarawak yang selama ini dimonopoli oleh pemaju-pemaju swasta. We found certain processes ada weaknesses. So that's why I come out with this sort of policy where the state has to intervene. And we are very fortunate we got further agency also helping us. Tambah beliau, pendekatan ini bagi mengawal harga rumah pada paras RM250,000 hingga RM280,000 seunit, sekaligus memberi peluang kepada lebih ramai rakyat untuk memiliki rumah sendiri pada harga yang lebih berpatutan. Setakat ini jelasnya Perbadanan Prima Malaysia akan membina 17,660 unit daripada 10 projek perumahan di seluruh negeri. Pemuzik sapek berasal dari Sungai Baram, Matthew Ngau Jau, dianugerahi sebagai Tokoh Seni Budaya Sarawak 2016 pada Majlis Anugerah Tokoh Seni Budaya Negeri Sarawak yang berlangsung di Kuching malam tadi. Anugerah berprestis itu disampaikan oleh Menteri Muda Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah mewakili timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Oping. Ketika ditemui RTM, Matthew berkata anugerah tersebut amat bermakna kepada beliau dan bagi kaum ngorek atas sumbangan kepada industri seni Sarawak dan Malaysia melalui muzik sapek serta kebudayaan masyarakat orang Ulu. To the new generation, so don't give up, don't be shy about our culture, especially the orang Ulu. I would like the orang Ulu kids, the children, to come up and play the sapek because this sapek is very unique, given by our ancestors. So we keep it alive all the time. Matthew yang turut dikenali sebagai sapek master berasal dari kaum ngorek suku Kenyah. Mempelajari muzik sapek sejak kecil, beliau pernah berguru dengan legenda pemuzik sapek iaitu Tusau Padan. Selepas Tusau Padan meninggal dunia, Matthew antara pewaris pemuzik sapek terunggul ketika ini pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa malah pernah dibawa khas ke Paris untuk mempromosi dan mempersembahkan alat muzik tersebut. Sebelum ini, beliau antara 5 penggiat seni budaya di Malaysia yang diisytihar dan diangkat sebagai warisan kebangsaan orang hidup WAKOF 2015 oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Anugerah Tokoh Seni Budaya merupakan pengiktirafan dan penghargaan kepada penggiat seni oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan melalui Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak serta Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Siri Jerayawara untuk model terbaru kenderaan pacuan 4 roda keluaran Mitsubishi Motors Malaysia Senin Berhad iaitu Mitsubishi Triton dengan enjin MIVAC Turbo Diesel sedang berlangsung di Kuching. Bermula hari ini, Jerayawara selama 2 hari di Padang Merdeka bukan sahaja memberi peluang kepada orang ramai untuk melihat dan mendapatkan informasi secara terus mengenai keluaran terbaru syarikat itu, namun merasai sendiri pengalaman drift bersama atlet sukan permotoran profesional Malaysia, Leona Chin dan juara kejohanan Rally Malaysia kenderaan pacuan 2 roda 2012, Kenneth Cole. Mitsubishi Triton dengan enjin MIVAC Turbo Diesel yang dikeluarkan dalam 6 varian telah dilancarkan untuk dipasarkan di Malaysia pada September lepas. Di Sarawak, ke-6 varian kenderaan pacuan 4 roda tersebut dijual pada harga antara RM74,938 hingga RM126,525. Berucap pada perasmian Jerayawara tersebut, Ketua Pegawai Operasi Mitsubishi Motors, Tan Sio Chuan berkata, syarikat itu yakin dengan keluaran terbaru itu mampu memenuhi kejangkaan tinggi para pelanggannya. Berucap pada perasmian Jerayawara tersebut, Ketua Pegawai Operasi Mitsubishi Motors Tan Sio Chuan berkata, syarikat itu yakin dengan keluaran terbaru itu mampu memenuhi jangkaan tinggi para pelanggannya. Ini terbukti apabila 2 varian kenderaan itu yang digunakan untuk safari Borneo ke-26 di Sabah baru-baru ini tidak mengalami sebarang kerosakan mekanikal. Jerayawara tersebut akan diteruskan ke Sabah pada Januari depan. Sementara itu, Leona yang telah menceburi sukan pemotoran sejak 10 tahun lepas ketika ditemui pemberita turut mengakui potensi kenderaan keluaran terbaru syarikat itu. I find that this new model is more powerful in terms of torque because it has 430 Newton meters of torque and much more fuel efficient. So I really love this car because of the new body kit, the front bumper grille.
Lebih 10,000 pengunjung hadir menyaksikan Majlis Perasmian Regata Sarawak 2016 di Tebingan Kuching pagi tadi. Perasmian acara Lumba Perahu yang telah pun membuka tirainya sejak minggu lepas disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Oping. Simbolik perasmian berlangsung dengan upacara penyerahan dayung kepada Pegawai Penguatkuasa Lembaga Sungai Sarawak Zekil Piri selaku Timbalan Sekretariat Teknikal Regata Sarawak 2016. Acara renang Brook yang menjadi acara pengenalan Regata Sarawak menjadi tirai pembuka bagi Majlis Perasmian Regata dengan menyaksikan 30 perenang bersaing kali ini berenang merentasi Sungai Sarawak. Pelbagai acara saringan berlangsung bagi pelbagai kategori sebelum kemuncak bagi pencarian Raja Sungai Sarawak melalui perlombaan bidah 30 pekayuh lelaki terbuka esok. Acara tahunan ini menyaksikan penyertaan pelbagai agensi kerajaan dan swasta termasuk daripada negara jiran dan luar negara seperti Belanda, China, Filipina, Hong Kong, Ireland, Taiwan dan United Kingdom melalui perlumbaan perahu naga antarabangsa. Selain dimeriahkan dengan acara Lumba Perahu, acara kali ini dimeriahkan dengan penganjuran Festival Tebingan Kuching dengan menawarkan pelbagai barangan kraft dan makanan untuk para pengunjung. Ambal dan sayur midin berpotensi menjadi produk niaga yang menguntungkan kepada penduduk Asia Jaya sekaligus menaikkan nama daerah itu kepada pengunjung luar. Berucap merasmikan Pesta Ambal di dataran Bandar Asajaya, Kota Semarahan, Menteri Muda Perumahan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ambal dan midin kini bukan lagi menjadi makanan masyarakat pesisir. Ini kerana produk ini antaranya sudah terjual dan mendapat permintaan yang tinggi di restoran makanan laut. Datuk Abdul Karim yang juga adun Asajaya berkata, walaupun pengeluaran ambal dan midin di Asajaya tidak mampu menampung permintaan tinggi, namun ia boleh menjadi kenyataan jika penduduk di daerah itu menggandakan usaha dan mengejarkan banyak tanah yang terbiar. Ini kerana Asajaya mempunyai tanah yang amat subur untuk bercucuk tanam, midin, jagung, cili dan sayuran lain, manakala pantainya yang panjang mengeluarkan banyak hasil merin. Dalam perkembangan lain, beliau meminta penganjur program agar mengadakan Pesta Ambal pada masa yang lebih bersesuaian, memandangkan Regata Sarawak sedang berlangsung di Tebingan Kuching ketika ini sehingga menjejaskan jumlah pengunjung ke Pesta Ambal. Ini disifatkan beliau amat merugikan kerana objektif penganjuran Pesta Ambal tidak tercapai, iaitu meningkatkan jumlah pengunjung sekaligus merancakkan aktiviti perniagaan. Agensi swasta serta organisasi bukan kerajaan NGO di Sarawak diseru supaya melibatkan diri secara aktif dalam pembangunan golongan belia di negeri ini agar kumpulan sasar ini lebih terbimbing dalam usaha melahirkan modal insan yang berkualiti. Menurut Menteri Muda Solidariti Rozi Yunus, selain kerajaan, pihak swasta dan NGO turut berperanan penting dalam membimbing dan mendukung golongan belia agar potensi mereka diperkembang dalam mana-mana bidang yang diceburi. Ini khususnya pembangunan belia dari aspek kreativiti dan inovasi. Rozi Yunus berucap mewakili Menteri Belia, Sukan dan Solidariti Datuk Seri Michael Manyin Jawong pada perasmian program TEDx Youth at Kenyalang di Petrajaya, Kuching. Program ceramah TEDx Youth at Kenyalang yang julung kali diadakan di Sarawak itu anjuran bersama Koperasi Belia Inovatif Sarawak KOBIS dan Kementerian Belia, Sukan dan Solidariti KBSS bersempena dengan Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak 2016 dan World TEDx Youth Weekend yang berlangsung serentak di seluruh dunia. Antara pengisian program, ceramah kepimpinan belia dan pameran usahawan muda tempatan. Turut hadir ialah pengerusi KOBIS Zaiwin Kasim selaku kurator TEDx Youth at Kenyalang. Pencapaian sesebuah bandaraya bukan sahaja dinilai daripada penyediaan prasarana yang moden, malah melalui suasana hidup yang sihat dan harmoni dalam kalangan warganya. Menurut Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Culai, ini kerana sekiranya penduduk di bandaraya tersebut hidup sehat dan harmoni, maka bandar itu akan dikenali sebagai bandar yang hidup dan berjiwa atau City with a Soul. Berucap demikian pada majlis perasmian program I Love Kuching City 2016 di Pusat Penjajah Semarak Kuching, beliau berkata penganjuran program itu berupaya merakyatkan perkhidmatan kerajaan kerana menyaksikan pelbagai agensi kerajaan dan swasta termasuk masyarakat berada di bawah satu bumbung. Beliau terus menyeru masyarakat supaya menanam nilai rasa kekitaan terhadap bandaraya ini ke arah memastikan bandaraya Kuching bandar impian. Perasmian program yang dirasmikan oleh isteri Ketua Menteri Datin Patinggi Datuk Ahmad Jamilah Anu diadakan bagi merapatkan silaturahim, mempertingkatkan rasa bertanggungjawab terhadap bandaraya Kuching selain mempromosi bandaraya ini sebagai tempat tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Pelbagai program diadakan sempena berlangsungnya program selama 2 hari itu bermula semalam, antaranya Pasar Lambak, perlepasan Health Walk Bandarayaku serta penyerahan tong kira semula kepada
11 buah sekolah. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Redwin di Angkasa Puri.